Tasik Tiberias bukan tinggalan para anbiya. Namun, kewujudannya dikesan sejak ribuan tahun. Ia memberi isyarat munculnya makhluk perosak di akhir zaman. Dan saat kemunculan itu semakin hampir. Cuaca cerah mengiringi perjalanan kami keluar dari sempadan pentadbiran Palestin menuju wilayah Israel. Kasim memandu ke Tel Aviv, bandar metropolitan Yahudi. Tinggalan Empayar Islam Uthmaniyah dan binaan silam memagari kawasan lama Jaffa. Jaffa menyelah sebagai pusat bandar ketika era Uthmaniyah memayungi bumi Palestin. Kegemilangannya merudum setelah rejim Israel mengambil alih wilayah di pesisir pantai dan membangunkan Bandar Tel Aviv. Tel Aviv, bandar moden berdepan Laut Mediterranean, mempamerkan gaya hidup trendi kaum Yahudi. Dicatatkan lebih 400,000 orang mendiami Tel Aviv hari ini. Sejarah awalnya bermula di pinggir bandar Jaffa apabila sekumpulan pendatang Yahudi berjaya mendapatkan status majlis tempatan sekitar tahun 1909. Sejak itu, penguasaan komuniti Arab semakin lemah. Hari ini, komuniti Arab Muslim adalah kelompok minoriti yang mendiami kawasan lama Jaffa. Bersama Kasim, kami memasuki perkarangan Masjid Utama Jaffa atau dikenali juga sebagai Masjid Mahmudiyah. Inilah mercu tanda komuniti Muslim di pinggir Tel Aviv. Wonderful architecture. Ia dikatakan masjid ketiga terpenting di Palestin selepas Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahim Al-Khalil di Hebron. Ia masih aktif diimarahkan walaupun berada di tengah komuniti Yahudi. Pengaruh seni bina Uthmaniyah dapat dilihat dengan jelas di ruang solat utama. Binaan asalnya bermula sekitar kurun ke-18, sementara seni bina yang masih kekal hari ini adalah hasil pembangunan Gubernur Uthmaniyah kurun ke-19. Masjid itu perhentian pertama kami sebelum menuju ke Tasik Tiberias. Tasik itu menjadi petunjuk kemunculan Dajjal.
Tiberias, antara bandar suci kaum Yahudi. Kami bertemu sahabat baru di Tiberias. Assalamualaikum. Masya Allah. How are you, brother? Alhamdulillah, brother. Alhamdulillah. 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 How are you? Alhamdulillah, I'm fine. Yeah, you know what, brother? I believe that you have many stories to tell me about this special place. Inshallah. Right. Inshallah, we have so many things, we have so many places and so Yeah. many stories. Assalamualaikum. Hasan Khawalid, rakan perniagaan Kasim Abu Tin. Hasan dan keluarganya menetap di perkampungan Arab Badui lebih 50 km dari Tiberias. Hasan, bapa kepada 4 orang anak, adalah pemegang ijazah sarjana sejarah Baitul Maqdis. Dia juga memiliki ijazah dalam bidang matematik. Hasan mengubah persepsi kaum Yahudi terhadap bangsa Arab yang tinggal di wilayah Israel, terutama komuniti Badui. Dia dikurniakan seorang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Ibu makiat خالص. لا إله إلا الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Hasan akan membawa kami ke Tasik Tiberias. Yeah, this city here, Tiberias, that we are driving, used to be a total Muslim city until 1948. And today, Tiberia is a Jewish city. But the majority, of course, Jewish, right? The majority in the Galilee All right. is Muslim. Oh, Yes, most of that's the project basically starting from 1981. Israelis are trying to make the Galilee full of Jews. okay. So right now still the majority at the north part of the country are Muslim. Okay. Tiberias berada dalam daerah Galilei, sebuah daerah berbukit bukau yang subur. Galilei merupakan wilayah Palestin yang dirampas oleh rejim Israel. Dari jauh kelihatan Tasik Tiberias. Ia juga dikenali sebagai Laut Galilei. Tasik Tiberias disebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim mengisahkan sahabat bernama Tamim Ad-Dari bersua muka dengan Dajjal. وخبر الدجال لم يأتي له نص في القرآن وإنما جاء خبره في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أحاديث صحيحة اتفقت الأمة على صحتها. Dajjal bertanya, adakah Laut Tobariah masih berair? Yang dimaksudkan Laut Tobariah itu adalah Tasik Tiberias. Bangsa Arab menyebut Tasik Tiberias sebagai Bahru Tobariah, bermakna Laut Tobariah. Sementara kaum Yahudi menamakannya Tasik Kinneret. Ia dinamakan Laut Galilei dalam peta dunia dan kawasan sekitarnya lembah yang subur. Menurut Hasan, sumber utama air Tasik Tiberias berpunca dari Sungai Jordan. Di sebelah timur Tasik Tiberias terletaknya Bukit Golan. Bukit strategik menjadi rebutan antara Israel dan Syria. Dajjal bertanyakan tentang air Tasik Tiberias kepada sahabat Rasulullah
Tamim Ad-Dari kerana Dajjal akan dibebaskan apabila air tasik itu semakin berkurangan. Kemunculan Dajjal menguji keimanan umat Islam kerana pada saat itu golongan yang beriman amat sedikit. Maksiat dan fitnah berleluasa. Dajjal dilihat sebagai Tuhan. Adakah air tasik Tiberias semakin berkurangan? Benarkah dakwaan Dajjal saat kemunculannya makin hampir? Kami turun ke gigi air tasik itu. Ia telah wujud sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia akan bertahan hingga akhir zaman. Berada lebih 200 meter di bawah paras laut, ia tasik air tawar paling rendah di dunia, meliputi kawasan seluas 166 km persegi. Dikatakan pada zaman Nabi Isa AS, tasik itu kaya dengan hasil ikan air tawar. Tasik air tawar ini dikenali sebagai Laut Galili atau dalam bahasa Arab dinamakan sebagai Bahrut Tabariyah. Walau dinamakan laut, sebenarnya airnya tawar, tidak masin. Inilah sumber air kepada penduduk Israel. Dari lokasi saya berdiri ini hingga ke banjaran di seberang sana, jaraknya lebih kurang 12 km. Dan banjaran itu ialah Bukit Golan yang telah dirampas oleh Israel dari Syria. Namun, apa yang lebih penting, Laut Galili atau Bahrut Tabariyah ini disebut dalam hadis sahih berkaitan dengan Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal. Surutnya air tasik Tiberias, tanda pembebasan Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj pula akan minum air tasik itu beramai-ramai sehingga kering. Merujuk sumber pihak berkuasa Israel, tahun 2016 merupakan tahun keempat wilayah sekitar Galilei mengalami kekurangan air. Cengkerang siput ini menunjukkan saya sebenarnya berada di dalam Laut Galili atau Bahrut Tabariyah. Kerana paras laut ini suatu ketika dahulu melepasi tebing di sebelah sana, kini ia semakin jauh ke tengah. Ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal, makhluk itu ada menyatakan bahawa saat dia dibebaskan semakin hampir kerana air di Laut Galili atau Bahrut Tabariyah ini semakin berkurangan. Air tasik Tiberias dilaporkan berada 16 cm di bawah garis merah, paras terendah di tasik itu. Ia secara langsung menggugat sumber air penduduk Israel, malah mereka dikatakan telah mengguna air kitar semula. Kesahihan hadis Imam Muslim telah terbukti. Tasik Tiberias benar-benar wujud dan paras airnya semakin menurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa agar dijauhkan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Adakah kita akan terselamat dari dunia gelap Dajjal? Dajjal, perkhabaran yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tanda-tanda kemunculannya juga semakin nyata. Namun, bilah-bilah hari diteruskan seiring dengan doa agar terselamat dari fitnahnya. Hari ini, Hasan membawa kami ke perkampungannya di daerah Galilei. Perjalanan memakan masa hampir 1 jam dari bandar Tiberias. Tujuan utama Hasan membawa kami ke kampungnya untuk membuktikan masih terdapat ramai komuniti Muslim di daerah yang dikuasai rejim Israel. Menurut Hasan, perkampungan itu dinamakan Khawalid, sebuah perkampungan Arab Badui. Dia sendiri dikenali sebagai Hasan Khawalid, bermakna dia berasal dari perkampungan Khawalid. Majoriti penduduknya masyarakat Arab Muslim tetapi ditadbir oleh rejim Yahudi. Pertanian menjadi sumber utama penduduk kampung. Namun terdapat beberapa buah keluarga yang bekerja di sektor swasta tetapi menetap di perkampungan itu. Sebelum melibatkan diri dalam bidang pelancongan, Hasan pernah menjadi pendidik selama 4 tahun. Dia mengajar di sekolah rendah tidak jauh dari kediamannya. Sekolah-sekolah penduduk Palestin dalam wilayah Yahudi ditadbir urus oleh Kementerian Pendidikan Israel. Bangunan sekolah didirikan oleh rejim Israel sementara silibus pelajaran Arab dan Israel diajarkan kepada anak-anak Palestin. Hasan bekas guru matematik di sekolah itu. Hampir 1 kilometer dari sekolah, seorang lelaki sedang menanti Hasan sambil memanaskan badan. Welcome to our modest house. All right. So here we have my brother sitting when the smoke is stop. Inilah kediaman keluarga Hasan yang dibina oleh arwah bapanya. My brother Sulaiman. Yes. Kini hanya ibu dan abang keduanya menetap di tanah milik keluarga mereka. He's a farmer, of course. Working the field. شو زرعتم هنا Abangnya, Sulaiman, mengusahakan tanah pusaka dengan tanaman gandum dan sayur-sayuran untuk kegunaan sendiri sahaja. Some garlic behind the house there. It's for the daily use. Bagi mendapatkan wang tunai, Sulaiman mengambil upah bekerja di ladang yang lain. 2 hari lalu, tentera Israel datang untuk merobohkan rumah Sulaiman. Berlaku kekecohan hingga Sulaiman ditahan dalam lokat polis Israel. He said he felt like he proud that he was taken to jail, even though that Dia ditahan kerana melindungi rumahnya dari diroboh oleh rejim Israel. protecting my house. Yeah, we must defend it. Exactly, defending my house. Yeah. So that's what he say about the feeling. The feeling is, oh, they took me to jail. So he For what? I defend my house. feel proud. He feel proud, yes. Perkampungan Khawalid telah wujud sejak 1925. Tanah Arab Palestin di perkampungan itu diwarisi sejak turun-temurun. Mother, this is my mother. And she's actually suffering with her back. Okay. Ibu Hasan berusia 75 tahun. Dia pernah tinggal berhampiran Laut Galilei atau Tasik Tiberias sebelum tragedi Nakbah 1948.
Setelah diusir oleh rejim Israel, Ibu Hasan berpindah ke Khawalid sekitar tahun 1960-an. مجدنا وعهدنا وواجب من الوفاء يهزنا